Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang mana kita akan membaca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana satu kitab dihimpunkan padanya oleh Imam Nawawi riwayat-riwayat, ayat-ayat berkaitan dengan doa-doa dan zikir-zikir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah baca tentang muqaddimah yang ditulis oleh penerbit dan juga penterjemah. Kita juga telah baca biodata Imam Nawawi daripada kitab Bughyatur Rawi fi Tarjamatin Nawawi, dan pada hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-50, pada muka surat yang ke-60. Pada hari ini kita tiba pada muka surat yang ke-60, kelebihan zikir. Fasal pada kelebihan zikir. Lalu adakah betul kita dah tiba pada muka surat 60? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat semua, sebab beberapa hari kebelakangan ini kita tidak dapat nak berkongsi ilmu. Lalu mohon maklum balas, adakah betul kita daripada muka surat yang ke-60? Ahlan kepada sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi maklum balas. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-60 berkenaan tentang kelebihan mengingati Allah, kelebihan zikir. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Kita telah berada pada muka surat yang ke-60. Pada muka surat yang ke-60 pada tajuk kelebihan zikir. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala nak menarik perhatian kita tentang kenapa Imam Nawawi juga telah menulis kitab yang hebat ini, iaitu kitab Al-Adhkar, ataupun nama panjangnya kita telah baca pada muqaddimah tempoh hari. Kerana tidak lain tidak bukan tentang hebatnya mengingati Allah, tentang kelebihan-kelebihan zikrullah. Maka di sini kata Imam Nawawi, fasal kelebihan zikir. Perlu difahami keutamaan zikir, keutamaan yang maksudnya kelebihan-kelebihan mengingati Allah tidak hanya terbatas pada ungkapan-ungkapan zikir sahaja. Sebab itu kata Imam Nawawi, kelebihan, keutamaan zikir tidak hanya terbatas pada bacaan tasbih. Tasbih maksudnya ucapan subhanallah. Tidak terbatas pada ucapan tahlil. Tahlil maksudnya ucapan la ilaha illallah. Tidak terbatas pada ucapan tahmid. Tahmid maksudnya adalah ucapan alhamdulillah, dan juga tidak terbatas pada ucapan takbir dan seumpamanya. Takbir bererti Allahu
akbar. Sebab itu kata Imam Nawawi di sini bahawa semua kelebihan-kelebihan zikir, keutamaan zikir, fadail dan fadilat tentang zikir, ianya tidak terbatas pada ucapan-ucapan zikrullah yang kita faham daripada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan juga la ilaha illallah. Itu tegas Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya Imam Nawawi menyebut, namun setiap orang yang beramal kerana mentaati Allah bererti sedang berzikir kepada Allah. Kerana zikir itu maksudnya ingat pada Allah. Lalu seseorang yang melakukan sesuatu amalan, beramal maksudnya melakukan sesuatu amalan. Lalu seseorang yang melakukan sesuatu amalan dan dia buat amalan tersebut, perbuatan tersebut kerana mentaati Allah, mencari redha Allah, buat seperti mana yang Allah suruh, kata Imam Nawawi, bererti dia sedang ingat kepada Allah. Lalu apakah maksud zikir? Kita biasa tahu zikir maksudnya seseorang itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. Itu yang kita biasa faham. Maka kata Imam Nawawi, tidak. Apakah itu zikir? Zikir adalah seseorang yang melakukan apa pun, sesuatu pun daripada perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah, daripada perbuatan yang mana dia buat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada Allah sebenarnya dia sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di sini, seperti mana yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Apakah kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala? Kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, dan para ulama yang lain. Apa kata Sa'id bin Jubair? Itulah dia yang mana dalam bahasa Arab di sini disebut, kata Imam Nawawi, bal kullu amil, bahkan setiap perbuatan yang dilakukan lillahi ta'ala, kerana Allah, bita'ah, kerana untuk mentaatinya, fahuwa dzakirul lillah, maka itulah orang yang berzikir mengingati Allah. Maka apa yang kita belajar pada petang ini adalah sebenarnya zikir itu bukan sekadar terikat pada ungkapan-ungkapan, zikir-zikir yang tertentu yang kita biasa faham. Tetapi hakikatnya adalah setiap perbuatan yang mana kita buat kerana Allah, untuk mentaati Allah, maka orang itu sebenarnya orang yang berzikir, orang yang mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya Imam Nawawi menukilkan kata-kata daripada Atha rahimahullahu ta'ala. Apakah kata Atha rahimahullahu ta'ala? Majalisuz zikri hiya majalisul halali wal haram, kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum dan sebagainya. Kata Atha, majlis zikir sebenarnya adalah majlis yang berkaitan dengan halal dan haram. Apakah maksud daripada ungkapan Atha bahawa majlis zikir itu adalah majlis halal dan haram? Kita boleh lihat nota kaki yang ke-23. Syekh Zakaria dalam syarah Ar-Risalah Al-Qushairiyah mengatakan, semua itu menjadikan seorang hamba yang sebelum itu lalai kembali mengingati dan taat kepada Allah. Dalam syarah Al-Mishkat, Ibnu Hajar mengatakan, majlis zikir ialah majlis ketaatan yang mutlak. Apa-apa yang kita buat mentaati Allah, itulah majlis zikir. Majlis zikir dikatakan majlis halal haram daripada segi pelaksanaan majlis itu, yang serupa dengan perkataan Atha yang terdapat dalam kitab Al-Mufhim karya Al-Qurtubi. Majlis zikir ialah majlis ilmu dan juga peringatan. Majlis yang disebutkan mengenai firman Allah, mengenai sunnah Rasulnya, sejarah para ulama salafus salih yang terdahulu dan kata-kata imam-imam zuhud yang terdahulu, dan terlepas daripada sandiwara, malah terhindar daripada tujuan-tujuan buruk dan juga tamak. Itulah majlis zikir. Maka apakah zikir? Apa-apa yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, apa-apa yang boleh menjadikan kita tahu perkara yang halal yang dibenarkan oleh Allah dan perkara yang haram yang dilarang oleh Allah. Maka apa jua majlis yang menjadikan kita ingat Allah, termasuklah majlis ilmu, termasuklah majlis penceritaan
para ulama, para imam, salafus salih yang terdahulu, maka sebenarnya itu semua termasuk dalam majlis zikir. Sebab itu kata Atha, majlis zikir ialah majlis yang mana dibicarakan padanya halal dan haram. Bagaimana engkau membeli, bagaimana engkau melakukan jualan, bagaimana engkau berpuasa, bagaimana engkau bernikah, bagaimana engkau bercerai, melaksanakan ibadah haji dan sebagainya. Itu semua mengikut pandangan Atha yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di sini, itu semua adalah majlis zikir. Lalu jangan pula kita nampak ada orang belajar fiqh, belajar halal dan haram, kita kata buang masa. Kenapa tak pergi zikir? Ada orang belajar tentang Al-Quran, kita kata buang masa. Kenapa tak zikir? Lalu kita hanya anggap zikir itu adalah ungkapan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, tidak. Maka sebenarnya zikir itu adalah semua yang kita lakukan kerana Allah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kadang-kala orang keliru. Ada orang dia tak nak belajar ilmu kerana semata-mata dia ingat zikir itu adalah zikir, maka dia mengabaikan ilmu, dan pada waktu itu dia menghukum salah kepada orang yang mempelajari ilmu. Padahal sebenarnya kata Imam Nawawi, sebenarnya majlis zikir adalah termasuk majlis-majlis ilmu, majlis yang membicarakan halal dan haram, tentang bagaimana nak berjual beli, tentang bagaimana nak bernikah cerai, kerana Allah telah aturkan segala ketetapan dan juga Rasulullah telah terangkan, maka itu termasuk dalam majlis ilmu. Maka ini adalah sangat penting. Kadang-kala kita tak tahu dan menjadikan kita menghukum orang tu tak mengingati Allah, orang ini tidak berzikir, hanya kerana kita nampak dia sibuk dengan ilmu tetapi dia tidak berzikir. Padahal zikir itu maksudnya adalah luas. Membaca Al-Quran pun zikir, mempelajari sunnah-sunnah pun adalah zikir, mempelajari pada waktu itu kisah para imam dan para ulama yang zuhud pun adalah zikir, seperti mana catatan daripada nota kaki yang ke-23. Fasal yang seterusnya fasal pada menerangkan tentang orang-orang yang banyak mengingati Allah di kalangan lelaki dan perempuan. Maka kelebihan-kelebihan orang yang banyak, terjemahnya adalah banyak. Lalu kita akan baca tentang hadis-hadis, tentang ayat Al-Quran yang menceritakan tentang orang yang mengingati Allah kathira, dengan banyak daripada kalangan lelaki dan juga perempuan. Ayat yang pertama semestinya ayat yang ada dalam surah Al-Ahzab pada juz yang ke-22. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-35 dan 36 daripada surah Al-Ahzab, firman Allah, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. Di situ ada perkataan kathira, orang yang mengingati Allah dengan banyak. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Firman Allah, Imam Nawawi membawakan ayat ini pada tajuk orang yang mengingati Allah dengan banyak daripada kalangan lelaki dan perempuan. Maka terjemahannya, sesungguhnya orang-orang lelaki Islam yang menyerah diri. Muslimin maksudnya menyerah diri, mentaati. Islam maksudnya menyerah diri dan juga mentaati kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang lelaki Islam yang menyerah diri, yang mentaati, dan orang-orang perempuan yang Islam yang menyerah
diri dan mentaati kepada Allah, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat, dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar, dan orang-orang lelaki yang merendahkan diri kepada Allah dan orang-orang perempuan yang merendah diri kepada Allah, dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah, dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya. Dan ini dia tajuk kenapa dibawakan di sini ayat ini. Dan orang-orang lelaki yang mengingati Allah, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, iaitu sebanyak-banyaknya. Allah telah menyediakan bagi mereka semua keampunan dan pahala yang besar. Maka kita nampak pada ayat ini, pada ayat yang ke-35 daripada surah Al-Ahzab, bagaimana Allah memuji orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Allah puji mereka, Allah sebutkan tentang mereka pada sifat-sifat yang Allah suka. Sebab itu Imam Nawawi membawakan tajuk di sini bahawa sepatutnya kita bukan sekadar mengingati Allah, tetapi kita juga berusaha untuk mengingati Allah sebanyak-banyaknya, mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ini adalah ayat yang pertama pada surah Al-Ahzab, ayat yang ke-35. Seterusnya Imam Nawawi membawakan sepotong hadis, iaitu pada muka surat 61 perenggan kedua. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa rawaina fi sahih Muslim, dan kami meriwayatkan dalam sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah sabdaan Nabi? Sabaqal mufarridun. Lalu perkataan mufarridun itu sahabat boleh tulis nota, ianya boleh dibaca mufarridun dan juga boleh dibaca mufridun. Mufarridun boleh, mufridun pun boleh. Sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Maka di sini pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji tentang orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan belajar apakah maksud mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mufarridun telah mendahului. Mereka, iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya, para sahabat Nabi telah bertanya, apa yang dimaksudkan dengan al-mufarridun wahai Rasulullah? Apakah maksudnya? Baginda Nabi SAW menjawab, yang baginda maksudkan dengan al-mufarridun telah mendahului. Siapakah mereka? Iaitu lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah, lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Maka di sini kata Imam Nawawi, perkataan al-mufarridun, kata Imam Nawawi, para sahabat boleh sediakan pensel ataupun pen kerana ada terjemahan yang perlu dibetulkan. Kata Imam Nawawi, perkataan al-mufarridun, kalau kita perasan ra itu dia bersabdu tasydid. Perkataan al-mufarridun disampaikan dengan ra tasydid dan fa sukun. Perkataan fa itu silap. Perkataan fa itu adalah silap terjemahannya. Sepatutnya adalah ra sukun. Maka ianya boleh dibaca dengan ra sabdu. Bagaimanakah bunyi ra sabdu? Macam mana kita nampak dalam buku, iaitu mufarridun. Tetapi kata Imam Nawawi, boleh baca juga dengan ra sukun. Macam mana nak baca ra sukun? Iaitu dengan bacaan mufridun. Mim baris depan, fa mati, ra baris bawah. Lalu ianya boleh dibaca mufarridun, ra bersabdu, dan juga boleh dibaca mufridun.
Lalu kata Imam Nawawi, perkataan itu boleh dibaca dua-dua. Namun kebanyakan ulama memilih bacaan ra tasydid, iaitu mufarridun. Lalu mohon sahabat betulkan fa di situ, kerana dalam kitab yang asal bahasa Arab tidak disebut fa, namun disebut ra yang sukun. Lalu boleh dibaca ra bersabdu mufarridun, boleh dibaca ra sukun mufridun. Dua-dua boleh dibaca, namun kebanyakan para ulama membacanya dengan ra bersabdu. Lalu kata Imam Nawawi, perlu diketahui ayat tersebut layak difahami dengan adil oleh pembaca kitab ini. Wa'lam anna hadhil ayah al-karimah mimma yanbaghi an yuhtamma bima'rifatiha. Maka perlu difahami akan pengenalan maksud ayat tadi, maksud daripada hadis tadi. Apakah maksudnya orang berzikir dengan sebanyak-banyaknya? Maka kata Imam Nawawi, ada pelbagai perbezaan pendapat. Wa qad ikhtalafa fi dhalik. Ada pelbagai pendapat. Apakah yang dimaksudkan dengan orang yang banyak mengingati Allah, yang kita baca pada surah Al-Ahzab ayat 35, dan juga kita baca dalam Sahih Muslim punya riwayat sabaqal mufarridun. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mufarridun? Lalu Nabi bersabda, az-zakirunallaha katsira wadz-zakirat, lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah. Maka antara pandangannya kita boleh nampak di sini, Imam Abu Hasan Al-Wahidi berkata, menukilkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, maksud daripada orang yang berzikir sebanyak-banyaknya adalah berzikir kepada Allah selepas solat, pada waktu pagi, pada waktu petang. Dia berzikir kepada Allah di tempat tidur, dia berzikir setiap kali bangun daripada tidur, dan setiap kali pergi daripada rumah ataupun kembali kepada rumah. Maksudnya, apakah itu orang-orang yang berzikir dengan banyak? Bukan maksudnya orang yang langsung tak buat apa-apa, dia duduk atas tikar sejadahnya sekadar berzikir. Maka dinukilkan oleh Imam Al-Wahidi dalam tafsirnya daripada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, maksud orang yang berzikir sebanyak-banyaknya adalah orang yang mana mengingati Allah. Dan bagaimanakah dia mengingati Allah? Dia mengingati Allah selepas solat, ataupun pagi, ataupun petang. Ini adalah waktu yang penting, seperti mana pada muka surat yang sama dalam surah Al-Ahzab tersebut ataupun muka surat berikutnya, bagaimana Allah menyebut tentang pada waktu itu, wasabbihuhu bukratan wa asila, mengingati Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah Allah, zikran kathira, dengan ingatan yang banyak, wasabbihuhu, dan bertasbihlah, memujilah Allah, bukrah wa asila, pada waktu pagi dan petang. Maka kata Abdullah bin Abbas, maksud ingat Allah sebanyak-banyaknya adalah ingat Allah pada waktu pagi dan juga petang. Dan kena amalkan semua doa-doa yang Nabi ajar. Doa sebelum tidur, ingat Allah sebelum tidur. Doa bangun daripada tidur, keluar daripada rumah, balik daripada rumah, pada apa jua keadaan. Maka kesimpulan daripada kenyataan Abdullah bin Abbas adalah, maksud perkataan ingat Allah sebanyak-banyaknya yang Allah puji pada surah Al-Ahzab dan juga dalam Sahih Muslim adalah orang yang ingat Allah pada waktu pagi dan petang, dan orang yang mengamalkan doa-doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Maka ini adalah pandangan pertama. Imam Nawawi menukilkan pandangan yang kedua daripada Mujahid rahimahullah. Wa qala Mujahid, Mujahid berkata, apakah maksud seseorang itu mengingati Allah sebanyak-banyaknya? Kata Mujahid, pandangan yang kedua, apakah dia tidak termasuk dalam kelompok lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, sehinggalah dia berzikir kepada Allah sama ada ketika mana dia berdiri ataupun duduk ataupun ketika mana berbaring.
Maka pada waktu ini Imam Mujahid rahimahullah mengambil daripada ayat yang ada pada surah Ali Imran, iaitu alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, iaitu apakah maksud orang yang berzikir sebanyak-banyaknya? Setiap keadaan dia diingat Allah. Waktu dia berdiri diingat Allah, waktu dia duduk diingat Allah, pada waktu berbaring juga diingat akan Allah. Maka ini adalah pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga adalah Imam Nawawi nukilkan daripada Atha rahimahullah. Atha berkata, sesiapa yang mendirikan salat 5 waktu mengikut syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dia sebenarnya termasuk dalam perkataan firman Allah, wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat, orang-orang yang mengingati Allah lelaki dan perempuan sebanyak-banyaknya. Pandangan Atha bin Rabah adalah orang yang menjaga solat 5 waktu sebaik-baiknya. Maka bila kita gabungkan akan ketiga-tiga pandangan yang Imam Nawawi nukilkan, pandangan Abdullah bin Abbas, apakah maksud orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya, yang Allah puji dalam surah Al-Ahzab dan juga riwayat Sahih Muslim, adalah orang yang mengingati Allah pada waktu pagi dan juga pada waktu petang, dan orang yang mengingati Allah dengan mengamalkan doa-doa yang diajar oleh Nabi. Maka kita amalkan itu sedaya upaya kita. Pandangan Mujahid pula adalah ingat Allah sentiasa pada waktu berjalan, duduk mahupun baring. Dan pandangan Atha juga, pandangan Atha adalah orang yang mengingati Allah adalah orang yang menjaga solat fardu 5 waktu. Maka sebab itu kita faham, kalaulah ada orang berkata, jom kita zikir, kita ingat Allah, tapi dia tak tunaikan solat fardu, maka jangan tertipu. Kerana pandangan Atha menyebut, maksud orang yang ingat Allah sebanyak-banyaknya, dia akan jaga solat fardu. Kadang-kala ada manusia yang dikelirukan, dia kata tak payah solat, kita dah ingat Allah banyak dah, tak payah solat. Solat ni sekadar wasilah perantaraan. Al-a'yadzubillah. Ada yang berkata begitu, ada yang juga percaya. Maka sebenarnya bila kita faham betul-betul penerangan para ulama salafus salih tentang apakah maksud orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya, maka kita tidak akan dikelirukan. Kerana memang ada, dan memang ada yang mendakwa bahawa sekadar cukup mengingati Allah, tidak perlu langsung untuk solat. Maka itu memang ada. Padahal bagaimana dia nak mengingati Allah sebanyak-banyaknya? Padahal kata Atha bin Rabah, maksud ingat Allah sebanyak-banyaknya adalah pada waktu itu dia menjaga solat 5 waktunya. Maka ini 3 pandangan yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dibawakan akan riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri tentang maksud juga orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Lalu apakah maksud orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya? Diajak orang lain untuk mengingati Allah. Sebab itu Imam Nawawi membawakan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana baginda Nabi SAW bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal lail fasallaya aw salla rak'ataini jami'a kutiba fi dzakirin Allah katsiran wadzakirat." Maka kita boleh ambil hadis ini sebagai penerangan yang keempat. Apakah maksud orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya? Apabila dia kejut ahli keluarga dia untuk solat walaupun 2 rakaat, termasuk dalam kalangan orang yang banyak mengingati Allah. Maka hadis ini boleh diambil sebagai maksud orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya yang keempat. Lalu kita boleh faham, bukanlah maksud kita zikir seorang-seorang maka kita bagus. Sebenarnya mengajak orang lain untuk mengingati Allah walaupun dia solat 2 rakaat, maka sebenarnya pada waktu itu sebenarnya dia termasuk dalam mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Imam Nawawi membawakan hadis ini untuk memberi pemahaman kepada kita. Sabda Nabi SAW, jika seseorang membangunkan isterinya pada waktu malam, kejut keluarga dia, isteri dia, dan solat bersama-sama, ataupun dia solat bersama dengan isterinya 2 rakaat secara berjamaah. Lalu walaupun 2 rakaat, lalu 2 rakaat, macam mana nak dikira termasuk dalam orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya?
maka sebenarnya 2 rakaat pun boleh menjadikan seseorang itu termasuk dalam kalangan orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Apabila dia solat qiyamul lail, dia kejut isteri dia solat berjemaah, maka sabda Nabi SAW, mereka berdua, lelaki dan isteri, termasuk daripada kalangan lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah. Maka Imam Nawawi membawakan ini untuk memberi faham kepada kita apa? Sebenarnya maksud mengingati Allah sebanyak-banyaknya adalah juga mengajak ahli keluarga kita mengingati Allah. Jangan kita nak masuk seorang-seorang dalam syurga tanpa kita mengingatkan ahli keluarga kita. Perbuatan mengingatkan ahli keluarga kita pada waktu malam untuk solat. Bayangkan kalaulah mengajak ahli keluarga untuk solat malam berjemaah, boleh termasuk dalam kalangan orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Bagaimana pula dengan orang yang mana mengajak ahli keluarganya untuk solat fardu? Solat malam adalah solat sunat, nafil. Maka bagaimana pula ganjaran untuk orang yang mengajak ahli keluarganya untuk solat fardu? Hadis ini adalah hadis yang masyhur. Ianya telah diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan juga Ibnu Majah dalam sunan mereka. Syekh Al-Imam Abu Amr Ibn Salah ketika mana ditanya tentang kriteria az-zakirin Allah kathiran waz-zakirat, orang-orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya, maka apakah kata Ibn Salah rahimahullahu ta'ala? Dia menjawab, muka surat 62, jika dia biasa berzikir dengan zikir-zikir yang ma'thur. Ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas yang kita baca tadi pada muka surat yang ke-61. Bila seorang tu dia biasakan membaca zikir dan doa yang diajar oleh Nabi dan sahih pada waktu pagi dan petang dalam keadaan yang berbeza-beza pada waktu siang dan malam, seperti yang dinyatakan dalam kitab-kitab seperti Amalul Yaumi wal Lailah, maka dia termasuk dalam golongan az-zakirin Allah katsira waz-zakirat, orang yang banyak mengingati Allah. Lalu sebab itu Imam Nawawi tutupkan dengan apa kenyataan Ibn Salah tadi, kerana apa yang kita bakal belajar dalam kitab Al-Adhkar, kalaulah kita amalkan, kita akan termasuk dalam golongan orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan golongan yang tersebut. Seterusnya, tentang hukum menerangkan zikir tilawah Al-Quran di dalam hati dan lidah bagi orang yang berhadas kecil. Bagi orang yang berhadas kecil, insya-Allah ini kita akan sambung esok. Lalu esok kita akan ada mega live kitab Al-Adhkar, yang mana kita akan buat perkongsian kitab Al-Adhkar esok penyampaian oleh Ustaz Haryanto Rizal dan juga oleh Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih. Untuk esok, untuk hari Sabtu adalah 2 ustaz yang berbeza. Saya minta sangat kepada sahabat yang hadir yang belum sharekan poster tersebut, saya telah pinkan di Facebook untuk bantu sharekan. Moga-moga lebih ramai yang akan bersama. Cuma saya akan maklumkan bahawa Ustaz Haryanto akan sambung daripada muka surat 63. Adapun muka surat 62 ni, mohon sahabat tunggu sebentar. Muka surat 62 ni saya akan ajar, kerana akan ada gap, akan ada break di antara satu ustaz ke ustaz yang lain. Muka surat 62 dan juga awal 63 itu saya akan ajar, saya akan sharekan. Ustaz Haryanto akan mengajar daripada muka surat 63 sehinggalah kita berharap muka surat 65, 2 muka surat. Dan Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih akan mengajar daripada muka surat 66. Kalaulah ada mana-mana ustaz dia tak sempat habiskan 2 muka surat tersebut, itu kita akan bawa kepada sesi petang. Lalu esok ada 3 sesi, jam 9 pagi, kedua 10.30 pagi, dan kemudian pada jam 6 petang seperti biasa. Dan di sini ada permintaan daripada isteri saya. Beliau nak ucapkan terima kasih kepada yang telah mendoakan untuk arwah ayah beliau, dan mohon pada sahabat berterusan untuk doakan untuk beliau. Ia ini adalah satu kehilangan yang mengejut dan besar. Ia ini satu kehilangan yang mana menjadikan kami pun tak dapat nak berkongsi ilmu selama beberapa hari. Dan untuk buat masa ini yang kita akan buat program adalah Hayati Quran 8 pagi, dan esok adalah program khas Mega Live kita Al-Adhkar, dan juga 6 petang sahaja. Adapun subuh kita hold dulu
peringkat-peringkat maghrib kita hold dulu, kita akan sambung balik kemudian insya-Allah. Tapi buat masa ni adalah program 8 pagi dan juga pada 6 petang, dan termasuklah esok Mega Live Kitab Al-Azkar. Maka kita jumpa esok jam 8 pagi dalam Hayati Quran dan 9 pagi dalam Mega Live Kitab Al-Azkar. Harap para sahabat bantu share poster yang ada pada Facebook saya, dan kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Dan kita jumpa esok. Terima kasih. Jumpa jam 8 pagi Hayati Quran, kemudian 9 pagi dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam Mega Live Kitab Al-Azkar. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.